Selamat pagi kepada Profesor Fatia Dr. Osman dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek rancangan yang bertajuk Kedai Makanan Sate Celup. Adakah kawan-kawan semua tahu apa itu sate celup? Sate celup adalah berbentuk jujukan sate yang terdiri daripada berbola-berbola ayam, ikan, sotong, kulit tahu, sayur, daging dan makanan laut yang akan dicelupkan ke dalam kuih sate yang mendidih untuk dimasakkan. Dalam kumpulan kami terdapatnya 4 orang ahli perkongsian, iaitu Colin Chin Wei, Sharon Shea Wali, dan Liu Hongzhu dan Wong Sui. Ini adalah merupakan logo bagi kedai makanan kami. Top 5 adalah melambangkan mesra, istimewa, sedap, murah dan cepat. Sebagai permulaan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan latar belakang bagi kedai makanan kami. Dalam kedai kami terdapatnya 2 orang pekerja sahaja. Alamat kedai adalah terdapat di kawasan Sungai Dua. Tarikh pembukaan kami ialah pada 4 November tahun 2004. Waktu perniagaannya itu pada pukul 5 petang hingga 1 malam. Modal perniagaan sebanyak 80,000. Keluasan kedai makanan adalah sebanyak 835 square feet. Visi projek kami ialah memberi makanan yang teristimewa, sedap dan murah, memberi perkhidmatan dan suasana yang memuaskan. Misi projek pula ialah memenuhi permintaan pelanggan, menyediakan makanan berkualiti dengan harga yang murah, memberi layanan yang sepenuhnya, hidangan beraneka jenis, mempertahankan kebersihan kedai. Objektif pula ialah menyediakan makanan murah, memperkenalkan lebih banyak pilihan makanan, menyenangkan pelanggan mencari makanan pada waktu malam, keuntungan cepat, tempat baru, keinginan ingin mencuba, pengujudan semangat kumpulan. Daripada kajian dijalankan, terdapatnya beberapa masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Sungai Dua, iaitu kos kehidupan yang semakin meningkat, waktu penutupan kedai awal di Sungai Dua, kekurangan jenis makanan, tekanan hidup, pilihan kedai makanan terhad. Faedah projek pula ialah jarak yang lebih dekat, masa operasi yang lebih panjang, hidangan baru, makanan yang murah, peningkatan jumlah pelanggan, dan peluang pekerjaan. Setakat ini saja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya akan disambungkan oleh saudara Yasmin. Terima kasih Cik Hongzhu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Fatia Dr. Osman dan rakan-rakan sekalian. Bahagian seterusnya ialah lokasi projek. Lokasi projek perniagaan kami ini adalah amat strategik dan bersesuaian. Ini kerana kedudukan kedai kami adalah terletak di sepanjang jalan dan ini memudahkan orang ramai untuk mengetahuinya. Terdapat juga pengangkutan bas mini di kawasan ini dan memudahkan penduduk dari kawasan Telugu atau Georgetown dan dari Payung Lepas. Ini adalah pandangan sisi kedai kami. Seni bina kedai makanan kami terdiri daripada 12 buah meja dan setiap meja terdapat 8 buah kerusi. Ini adalah gambar meja, kerusi dan peralatan yang akan digunakan. Kuah sate celup bersama roti timun yang akan dihidangkan ditunjukkan dalam gambar ini. Sumber modal projek kami. Modal asas perniagaan kami adalah sebanyak RM80,000. Jenis perkongsian kami adalah berbentuk jenis perkongsian sediran berhad. Terdapat 4 rakan kongsi dalam perniagaan kami dan setiap seorang akan menyumbang sebanyak RM20,000 untuk modal persendirian perniagaan kami. Kami akan memohon pinjaman wang sebanyak RM20,000 daripada bank. Dan cara pinjaman yang kami akan pohon ialah berbentuk overdraft. Struktur organisasi kami terdiri daripada seorang pengurus besar,
dan 3 lebih orang ahli-ahli kongsi masing-masing bertanggungjawab ke atas bahagian keuangan, bahagian pemasaran dan promosi, bahagian store dan kawalan kualiti, dan kami juga akan mempunyai 2 orang pekerja sepenuh masa. Kami telah mengandalkan kajian pasaran untuk menentukan hala tuju perniagaan kami, dan sasaran kajian pasaran kami ialah pelajar dan kaki tangan di USM, penduduk sekitar, dan bersaing terhadap pesaing-pesaing kami. Dan keputusan yang kami dapati ialah bilangan orang yang pernah makan sate celup adalah amat kurang sekali, dan kebanyakan orang tidak pernah makan sate celup dan ingin mencuba makanan baru ini. Bilangan orang yang tidak pernah makan ini adalah terdiri daripada majoriti penduduk di Pulau Pinang, dan ini menunjukkan bahawa perniagaan kami ini mempunyai prospek yang baik untuk dibuka. Peratusan orang yang akan mengunjungi kedai makanan sate celup ini juga adalah amat tinggi, dan penduduk Cina menunjukkan peratusan yang amat tinggi kerana majoriti penduduk di Pulau Pinang adalah terdiri daripada masyarakat Cina. Bahagian seterusnya akan dibentangkan oleh ahli kongsi seterusnya ialah Paulucci. Terima kasih. Terima kasih Cik Suri. Selamat pagi Dr. Profesor Fatia, Dr. Osman dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya ingin membentangkan jangka hayat projek. Bagi sesuatu projek dijalankan, setiap projek mempunyai jangka hayatnya, sama ada ia adalah pendek, sederhana atau panjang. Pada masa jangka pendek, kami akan menjangkakan keuntungan yang paling minimum, iaitu berada antara lingkungan 3 model. Dan pada jangka masa ini, kita juga akan menjangkakan kerugian. Oleh itu, kami akan mencarikan penyelesaian untuk meminimumkan kerugian kami. Pada masa jangka sederhana, kami menjangka keuntungan akan mencapai 50% atas kos perbelanjaan, dan kami juga akan meluaskan perniagaan kami supaya memaksimumkan keuntungan kami. Bagi jangka masa hayat, jangka masa panjang, kami juga bercadang untuk membukakan cawangan di sekitar Pulau Pinang dan juga membuka cawangan di negeri lain dan juga memberi franchise kepada negeri lain. Keperluan sumber. Sumber-sumber yang diperlukan untuk menjayakan projek adalah sumber manusia, iaitu terdiri daripada 4 pekongsi dan 2 orang pekerja. Modal dan dana kewangan adalah terdiri daripada 80,000 ringgit Malaysia, dan modal dan dana ini adalah digunakan untuk membelikan alatan, perkakas dan lain-lain kegunaan untuk mengoperasikan perniagaan kami. Aset-aset tetap adalah terdiri daripada kedai kami dan juga freezer yang dibeli dan juga mesin kira yang digunakan untuk menjalankan operasi seharian kita. Dan pembekal dan bahan mentah adalah penting supaya kita dapat menjalankan projek kita. Nah, dengan menjualkan sate celup dan membekalkan perkhidmatan kepada pelanggan. Sistem pengawalan. Pengawalan dan pemantauan adalah penting untuk memastikan objektif kita tidak menyelewengkan. Mula-mulanya langkah pertama kita akan menetapkan piawai, menentukan ukuran prestasi, kemudian mengukurkan prestasi sebenar dengan prestasi piawaian. Jika terdapat ada apa-apa penyelewengan, kita akan mengambil langkah-langkah pembetulan. Seterusnya pengawalan dari segi kualiti makanan, kebersihan, persaingan dan pelanggan serta pembekal adalah penting. Bagi kualiti makanan, kami akan memastikan bahan mentah yang segar seperti makanan lauk berbola itu, minuman teh herbal yang segar dibekalkan kepada pelanggan kami. Keduanya adalah kebersihan. Kebersihan adalah
kriteria yang utama untuk menentukan kedatangan pelanggan. Yang menunjukkan kesungguhan para pengusaha untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih baik. Persaingan kita juga akan mengawal dari segi harga kita supaya dapat bertanding dengan persaingan kita dan juga rasa makanan kita. Bagi pelanggan kita akan selalu mendengar maklumat balas dan juga kritikan dari pelanggan dan coba memperbaikikan kelemahan kita. Bagi pengawalan dari segi pembekal adalah kita akan selalu memastikan membekalkan barangan yang segar dan juga pada masa yang tepat, masa penghantarannya kepada kedai kami. Seterusnya saya akan kepada Sharon. Terima kasih Ms. Hori. Selamat sejahtera kepada Profesor Maria Dr. Osman. Seterusnya saya akan membentangkan tentang anggaran pulangan kos. Semasa membuat perancangan projek ini, kami telah membuat satu anggaran. Anggaran kos kami adalah sebanyak RM32,600. Ini bermakna kita perlu menjual 1,500 cucuk sate celup dan 200 cawan air sehari untuk menanggung kos operasi harian. Anggaran untung bersih kami adalah sebanyak RM5,460 per bulan. Kira-kira setengah tahun kami boleh dapat pulangan kos. Bagi titik pulangan modal pulang, kami perlu menjual 2,000 cucuk sate celup dan 250 cawan air sehari untuk mendapat pulangan modal. Anggaran untung bersih kami adalah sebanyak RM9,795 per bulan. Kira-kira 18 bulan kami boleh dapat pulangan modal. Mengikut buku Marketing and Introduction yang ditulis oleh Gary Armstrong dan Philip Kotler, pemasaran sebenarnya melibatkan banyak aktiviti seperti proses perancangan dan pelaksanaan bagi pembangunan keluaran, penentuan harga, promosi, serta pengambilan barangan dan perkhidmatan sesebuah organisasi dan sebagainya. Terdapat banyak langkah dalam perancangan pemasaran. Langkah pertama ialah menentukan lokasi, sasaran pelanggan, jenis produk yang ingin dikeluarkan. Langkah kedua ialah peletakan harga. Langkah ketiga ialah menjalankan promosi. Kaedah yang kami pilih ialah seperti periklanan, menawarkan kad ahli, aktiviti cuba makan, papan notis dan banner. Langkah keempat ialah membuat penilaian dan langkah terakhir ialah menjalankan perniagaan seperti yang dirancangkan. Pelan kontingensi. Masalah pembekal memang meruncingkan kami kerana harga bahan mentah yang murah dapatlah kami meminimumkan kos kami. Sekiranya pembekal yang sedia ada menaikkan harga mereka, kami bercadang untuk menukar pembekal. Kami telah menyediakan RM20,000 di Maybank sebagai backup untuk menyelesaikan masalah kewangan. Masalah kenaikan sewa yang keterlaluan pada masa hadapan juga meruncingkan kami, tetapi kami telah bercadang untuk berpindah ke tempat lain seperti taman perkata. Masalah persaingan pula, kami telah mengkaji pasaran sebelum ini. Walaupun ada persaingan, tetapi kami yakin bahawa sate celup ini dapat menarik perhatian orang ramai untuk datang mencubanya. Sebagai kesimpulannya, saya yakin projek ini dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya kerana dengan adanya faktor-faktor seperti berikut. Makanan yang istimewa iaitu sate celup yang berasal dari Melaka. Lokasinya yang strategik iaitu kedai kami adalah di hadapan USM dan ramai penduduk yang berbilang kaum tinggal di sekitarnya. Inilah lokasi yang strategik. Kami akan meminimumkan kos perbelanjaan dan memaksimumkan keuntungan. Tambahan pula adanya perancangan yang rapi dan pengalaman yang sedia ada, maka capailah matlamat kami untuk membuka kedai perniagaan makanan sate celup ini.
Sekian saja penjelasan kami hari ini.